Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini merupakan episod yang ke-20 daripada musim kedua siri audio Wahai Tuhan. Jika saudara-saudari tuan-tuan mengikuti siri ini sepanjang bulan Ramadan, ia juga bermaksud kita telah pun sampai ke 20 Ramadan. Secara rasminya kita memasuki fasa 10 hari ataupun 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Tentunya dalam tempoh 10 malam yang terakhir ini, kita bulatkan tekad, kuatkan azam, tingkatkan semangat untuk kita semua memburu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Dan kalau kita perhatikan, kita menjalani latihan kerohanian paling kurang sejak 20 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, kita pertingkatkan, perbanyakkan amal ibadah. Kita juga mengurangkan atau menjauhkan, meninggalkan perkara-perkara yang buruk, yang mengandungi maksiat dan dosa. Dan latihan itu tentunya menguatkan keimanan kita dan juga menggilap lagi identiti kita sebagai seorang Muslim. Muslim ni apa maksudnya? Muslim ini adalah orang yang menyerahkan sepenuhnya, secara menyeluruh menurut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat dalam satu dialog Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya, Nabi Musa ada menyentuh soal keimanan dan keislaman sambil mengaitkannya dengan satu kualiti, dengan satu konsep yang akan kita bincangkan dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala yang kita perbahaskan hari ini, iaitu Al-Wakil. Mari kita lihat dulu apakah yang sebenarnya dipesankan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel, yang mana konteksnya kaumnya itu dalam keadaan tidak kukuh imannya, berbolak-balik, tidak teguh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat yang ke-84. Wa qala Musa, dan Musa berkata, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, kalau kamu ini sungguh-sungguh beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, ke atas kamu maka hendaklah kamu berserah diri, bergantung harap, percaya, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dihabiskan pesan itu dengan sekali lagi ditekankan, in kuntum muslimin, kalau kamu betul-betul tergolong dalam kalangan orang-orang yang muslim, yang berserah diri bulat-bulat kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita alang-alang kita nak masuk ke 10 hari yang terakhir ini, kita nak buat assessment. Kita nak lihat bagaimana prestasi keimanan dan identiti kita sebagai seorang muslim. Salah satu indikator yang sangat penting yang kita boleh measure dari sudut dalaman ni, tak ada orang boleh tahu ni. This is something very personal dan secret. Kita sahaja yang boleh menilai sejauh mana kita meyakini dan bergantung harap, tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segenap urusan kehidupan. Dari sudut kewangannya, kan, antara yang paling menimbulkan keresahan dan kegusaran ramai dalam kalangan kita adalah berfikir tentang nanti cukup tak income, nanti cukup tak nak bayar ini, nak bayar itu, nanti cukup tak nak saving untuk kecemasan. Kita sentiasa ada kerisauan dan kebimbangan seperti itu. Ataupun dalam konteks yang lain juga, misalnya mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tempat untuk belajar, menamatkan pelajaran, ataupun mendapatkan jodoh yang baik, mendapatkan anak, zuriat keturunan dan macam-macam lagi. So penting nama Allah Al-Wakil ini untuk kita hayati dan untuk kita hadirkan dalam diri kita satu feeling, satu perasaan. Dia kerana tawakal ni dia adalah mindset, dia adalah paradigm, yang mana apabila kita ada paradigm seseorang itu yang tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan boost kita punya self esteem dan confidence. Misalnya kalau kita lihat dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, kerana Nabi Musa bukan hanya berpesan kepada Bani Israel, tetapi apabila dia diletakkan dalam situasi yang genting, ketika kaumnya semua hampir give up, Nabi Musa mempamerkan kebergantungannya, kepercayaannya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di tahap tertinggi.
Misalnya dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat yang ke-61. Allah Subhanahu Wa Taala cerita waktu Nabi Musa dan kaumnya lari daripada Firaun. Firaun kejar dengan bala tentera. Tiba-tiba mereka sampai ke satu point, tak boleh U-turn dah. Depan tu laut. Dan of course mereka tak boleh nak cross laut tu. Dan di belakang tu mereka telah pun nampak tentera Firaun sudah begitu dekat menghampiri. Dan qala dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-61, kaumnya berkata, qala ashabu Musa inna lamudrakun, habislah kita hari ini, kita akan ditangkap, kita akan ditawan, habis sia-sia kita usaha lari jauh-jauh sampai kat depan laut ni dah kita terperangkap, kita akan ditangkap. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam menyebut, qala kalla, demi Allah, bahkan jangan kamu fikir begitu, inna ma'iya, sesungguhnya bersama dengan aku, Rabbi, Tuhan aku, bersama dengan aku pada ketika ini. Nampak depan tak ada jalan ni, kanan tak boleh, kiri tak boleh, kita dah kena kepung, almost certain death depan mata. Tapi Nabi Musa kata, bersama dengan aku Tuhanku, sayahdin, dia akan berikan petunjuk, dia akan bukakan jalan. Dan keyakinan itu 100% padu. Dan ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa untuk mencampakkan tongkatnya dan miracle happens. Laut yang besar, yang dalam terbelah dan membuka jalan untuk Nabi Musa dan Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihissalam, untuk merentas laut itu dan kemudian memerangkap Firaun dan juga bala tenteranya dan seterusnya menamatkan riwayat Firaun. Sebab tu konsep tawakal ini adalah satu keadaan hati, perasaan yang apabila kita dah letakkan usaha kita yang paling maksimum, kita dah cuba segala yang kita mampu, we took all the means. Kalau kita nak cari duit, kita dah bekerja, dah tulis resume, dah dapatkan peluang untuk pergi interview, kita bekerja semaksimum mungkin dan kita mengambil asbab. Ada orang yang mungkin kita refer, ada orang yang memberikan kita surat sokongan misalnya, yang legit lah, bukan yang tipu-tipu tu, yang kena bayar sana sini tu, pakai kabel, bukan. Ini memang yang ikut prosedur. Dan kita berusaha, kemudian kita meletakkan hati kita ni pergantungannya mutlak kepada Allah, bukan kepada account bank kita, bukan kepada resume kita, bukan kepada siapa-siapa pun yang tolong refer ataupun tolong berikan sokongan kepada kita. Tapi hati kita bulat, bertawakal, bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam surah An-Nisa ayat yang ke-132, surah yang keempat, Allah kata, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah segala apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, cukuplah bagi kamu Allah sebagai tempat diserahkan segala urusan. Wakila, wakala, waw, kaf, lam membawa erti seseorang yang kita percayai, yang kita lantik untuk melaksanakan urusan kita. Sebab tu kalau kita pergi ke bank Islam ataupun kita terlibat dengan kontrak-kontrak yang melibatkan kontrak patuh syariah, kadang-kadang kita akan jumpa perkataan wakalah, agency, kerana kita melantik satu pihak untuk menjadi agent untuk melaksanakan tugas yang kita amanahkan dan dia menjadi orang yang kita percaya untuk laksanakan urusan tersebut. Dalam konteks ini kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Al-Wakil, Tuhan yang kalau dalam bahasa Melayunya ditulis yang maha dipercayai atau yang maha menguruskan urusan. Wakil. Sebab tu kalau tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari perhatikan, kita sering sebut dalam istilah kita tawakal. Dan tawakal ni ada dua elemen. Yang pertama, ketika Nabi ditanyakan, ada sahabat datang tanya, wahai Rasulullah, aku nak kena ikat unta ni atau aku bertawakal kepada Allah SWT? Dan bila kita sebut tawakal, bukan bermaksud kita tidak melakukan apa-apa, kita berserah sahaja kepada Allah SWT. Tentu kita kena lakukan bahagian kita. We do our best, we leave the rest to Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata pada lelaki tu, ikat unta tu, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kunci kereta tu, kemudian kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis yang sangat memberikan harapan
dan motivasi kepada kita semua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah. Nabi SAW umpamakan tawakal ini dengan kita lihat burung. Setiap pagi kita bangun, kita keluar daripada rumah nak pergi kelas, nak pergi tempat kerja, nak pergi buat apa saja urusan. Apabila kita tengok burung ni, lepas ni kalau kita tengok, kita cuba ingat hadis ni dan kita jadikan dia macam self motivation untuk kita tingkatkan tawakal. Nabi SAW menyebut, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah", kalau kamu ini bertawakal betul-betul haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kamu rezeki. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan berikan kamu rezeki seperti mana Allah berikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Setiap pagi burung keluar daripada sarangnya dalam keadaan perut dia kosong, dalam keadaan dia lapar. Tetapi bayangkan, burung ni dia boleh ingat dekat pokok mana dia letakkan sarang dan telurnya ataupun chicks-nya, anak-anak burung tersebut. Dan dia travel, pergi cari. Ia bukan tunggu dalam sarang, tunggu makanan diberikan di dalam sarang tu, ataupun ada delivery. Tak ada. Dia keluar, walaupun dalam keadaan perut dia kosong, dia yakin dia akan jumpa rezeki dia untuk hari tu. Dia pergi dan dia balik dalam keadaan perut dia penuh, dengan dibawa bekal untuk berikan anak-anak dia makan. Amazing kalau kita tengok dokumentari pasal burung ni, macam mana mereka boleh pergi merata tempat dan boleh balik semula ke exact pinpoint di mana pokok, di mana sarang yang burung tersebut tinggalkan. Dan di situ anak-anak dia menanti juga dengan tawakal, ibunya akan bawa balik makanan dan rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Ramadan ini, selain kita experience bertambahnya ibadat ataupun bertambahnya kepekaan kita terhadap hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, kita rasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ia mesti diterjemahkan dalam satu bentuk pergantungan, confidence, trust kepada Allah Subhanahu wa taala, al-wakil. Itulah yang disebut oleh Nabi Ibrahim AS ketika dia dicampakkan ke dalam api. The very last word, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami atau cukup bagi aku Allah, dialah sebaik-baik tempat diserahkan segala urusan. Semoga Allah SWT bantu kita membina tawakal yang tinggi dan seterusnya menjadi satu hamba yang mempunyai self-confidence, yang mempunyai self-esteem yang tinggi, bukan kerana harta, bukan kerana perwatakan, pakaian yang mahal-mahal, tetapi kerana di dalam jantung hatinya ada pergantungan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Wakil. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.